Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam sebelum tidur saya ada buka satu sesi tanya jawab dekat YouTube community Mona Lisa. Dekat situ saya dapat satu soalan yang lebih kurang sama dari dua orang yang berbeza. Yang pertama saya dapat dari last minute. Kenapa beli laptop dekat kedai lagi mahal daripada online? Yang kedua saya dapat dari Arif Radin yang mana soalan dia lebih kurang Shopee vs Shop Package lah. Basically kedua-dua soalan ni mempunyai persamaan yang mana dia tanya kepada saya kenapa kalau beli dekat online harga dia jauh lagi murah compare dengan beli dekat offline ataupun kedai lah. Saya tertarik untuk jawab soalan ni sebab dua perkara. Yang pertama sebab saya sendiri ialah peniaga dekat online dan juga offline. Jadi saya tahu kenapa harga dekat online lagi murah compare dengan harga dekat offline ataupun kedai lah. Yang kedua, saya punya passion sebenarnya dekat bisnes. Jadi bila soalan ni dia berkait dengan bisnes sama ada dari segi jualan ataupun marketing, dia buat saya tertarik untuk berkongsi dengan anda. Saya harap anda yang dengar pun ada terkeluar, tumbuh rasa cinta pada bisnes tu sendirilah. Saya percaya mungkin bagi setengah orang konten yang saya nak kongsikan dengan anda ni berat, tapi kalau anda dengar dari A sampai Z, anda boleh faham apa yang saya nak ceritakan kepada anda ni. Apa-apa pun, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan anda 5 sebab kenapa harga barang komputer dekat online jauh lagi murah dari offline, dan hujah saya yang kelima pasti buat anda mind blown. Jom. Okey, hujah yang pertama, hujah yang common, hujah yang saya rasa hampir semua orang tahu, iaitu kos untuk operasi satu syarikat online lagi murah compare dengan kos operasi satu syarikat offline ataupun yang ada kedai lah. Baik dari segi bilangan pekerja, gaji pekerja dan juga sewa tempat tu sendiri. Untuk run bisnes secara online sebenarnya kita tak perlukan ramai orang. Untuk buat bisnes yang proper, kita perlukan seorang admin yang mana kerja dia untuk upload gambar produk, untuk betulkan harga, lepas tu terima order lah. Bila mana order diterima, dia akan hantar kepada orang yang kedua yang mana orang ni kerja dia buat invoice dan juga bungkus barang. Bila barang dah siap, dia akan hantar ke orang ketiga yang mana orang ketiga ni seorang runner. Dia akan hantar barang yang dibungkus tadi ke JNT, pos laju dan sebagainya. Basically ada tiga manusia ni kita dah boleh run bisnes online dengan sangat baik lah. 2015 saya kenal satu syarikat komputer yang mana sales bulanan dia cecah 2 juta ringgit Malaysia dengan hanya fokus kepada produk networking macam router dan juga fokus kepada storage macam pendrive lah. Dia punya bilangan pekerja hanya ada 6 orang termasuk dengan dia punya bos. Cara dia buat bisnes genius. Senang saja. Dia ada seorang admin yang mana kerja dia akan minta, setiap pagi dia akan minta price list dari supplier dan juga update stok. Lepas tu dia akan update dekat online harga barang, lepas tu produk yang mereka ada sekarang. Lepas dapat order masuk, mereka akan hantar runner pergi dekat office supplier ataupun warehouse supplier, ambil barang dan bungkus hantar dekat customer lah. Basically kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada risiko dari segi simpan stok. Dia tak perlu beli stok. Dia just ambil order, duit masuk dan ambil barang dekat supplier, bayar terus dan dia dapat untung lah. Bisnes dia memang fresh, memang senang lah. Compare dengan pekedai-pekedai yang memang ada kedai, penjual-penjual yang ada kedai. Nak tak nak mereka kena simpan stok sebab 50% daripada customer yang walk in ke kedai, yang masuk ke kedai, dia tak suka back to back order. Let's say saya pergi dekat kedai Mona Lisa, saya nak beli satu produk ni tapi Mona Lisa tak ada. So Mona Lisa offer untuk order kepada kita. Basically saya tak akan setuju sebab kalaulah Mona Lisa pre-order, lebih baik saya beli online dengan harga yang lebih murah. Logik kan? That's why untuk pekedai-pekedai ni, dia terpaksa makan stok. Dia terpaksa simpan stok. Untung ke rugi? Tak tahu. Boleh jual ke tidak? Pun tak tahu. Itu belum cerita tentang pembekal-pembekal yang ambil kesempatan terhadap kedai-kedai di luar Lembah Kelang ataupun kedai-kedai yang jauh dari office mereka. Macam mana mereka ambil kesempatan? So, mereka akan letak syarat macam kalau nak order sesuatu barang, mesti lebih dari RM1,000 Malaysia. Kalau tak, mereka akan kenakan charge penghantaran. Which is charge penghantaran mereka bukanlah rendah juga, tinggi juga. That's why Kalau syarikat tu mampu order RM1,000 ke atas, tak ada masalah. Tapi kalau syarikat tu syarikat yang kecil, terpaksa terima saja charge penghantaran,
kos untuk satu produk tu tak sama dengan kos yang syarikat dalam Lembah Kelang dapat. That's why harga untuk barang komputer ni sedikit berbeza. Walaupun produk yang sama, pembekal yang sama lah. Itu sebab yang pertama. Kita tak cakap lagi tentang sewa kedai. Yang mana macam saya, Mona Lisa, kita ada satu kedai dekat KB Mall, Kota Baru Mall, yang mana ramai orang fikir macam Kota Baru ialah bandar yang tak membangun, ada lagi orang duduk atas hutan, air kita pun banyak air tebing yang free kan. Ramai orang fikir macam tu. Tapi anda bayangkan dekat Kota Baru punya mall ni pun sewa tapak dia RM30,000 Malaysia. Kita tak cakap tentang KLCC lagi, which is KLCC punya rental system lagi berbeza, yang mana dia ada fixed rental macam tadi RM30,000 Malaysia. Lepas tu dia ada satu rental macam commission macam tu. Kalau kedai ni dapat jual lebih, tak kisah dapat jual berapa, tapi dia akan ambil 5% dari jualan syarikat tu. Macam contoh, okey, kalau kedai tu dapat jual RM1 juta Malaysia, dia akan ambil 5%, 5,000 bukan 5,000, 50,000. So, 30,000 tambah dengan 50,000, total rental yang perlu dibayar oleh syarikat tu ialah 80,000 untuk satu bulan. So, itu hujah yang pertama, yang mana saya rasa ini hujah yang semua orang tahulah kot. Dan saya rasa kalau kita fikir balik berdasarkan hujah ni, logik lah kedai jual pada harga yang lebih mahal compare dengan online. Bagi saya tak ada masalah selagi dia tak melebihi SRP ataupun standard retail price yang ditetapkan oleh Asus, Acer, Lenovo, bla 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 dan sebagainya. Itulah. Kalau lebih dari tu, yang tu dah makan untung besar sangat tu. Okey, itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua ialah business strategy ataupun lebih tepat kepada marketing lah. Ada syarikat dia sanggup bayar billboard yang besar-besar, harga RM150,000 untuk 1 tahun ataupun 6 bulan. Ada syarikat yang bayar YouTuber yang mahal RM10,000 untuk buat video marketing untuk dia. Tapi ada juga syarikat yang sanggup buang harga, jual murah supaya orang kenal dia. Syarikat A memang famous dengan jual produk-produk dengan harga yang murah lah. So, ini semua berkait dengan marketing. Bila kita bincang tentang kos pemasaran ataupun kita bercakap tentang marketing tu sendiri, marketing ni dia dia senang dianalogikan macam kita bakar duit kita. Persoalannya sekarang sama ada asap ataupun bau yang dikeluarkan oleh api tu wangi ataupun busuk. Itu yang kita cakap tentang business strategy. So, saya kenal juga satu company yang famous gila dengan harga yang murah. Sekarang, apa yang dia buat, dia jual harga murah gila dekat online hingga orang tak boleh nak compete dia, dan dia jual pada harga biasa dekat dia punya kedai. So, online dia tak dapat buat duit, tapi dekat kedai bila ada orang walk in, sebab orang dah kenal dia dekat online tu kan. So, orang walk in, dia akan dapat untung lah. So, ini semua berkait dengan business strategy. Okey, hujah yang ketiga pula, sebab keterdesakan. Yes, company tu terdesak dah. Dia beli barang dari supplier katakan RM1 juta Malaysia, lepas tu dekat 3 bulan dia tak dapat nak jual. So, dia perlukan duit untuk bayar dia punya rental, untuk bayar dia punya pekerja. So, apa yang dia buat ialah dia akan convert stok tadi yang harga dia RM1 juta Malaysia, stok barang-barang yang dia beli dari pembekal tadi. So, kita panggil dia sebagai stok lah. So, barang-barang ni dia terpaksa tukar dia jadi duit. Sebab tadi dia dah bayar supplier, sekarang dia nak tukar barang ni jadi cash untuk dia bayar gaji pekerja dan sebagainya. Dekat kedai dia memang dah tak ada orang. So, apa yang dia buat ialah dia akan jual barang dekat online dengan harga yang tak munasabah. So, dengan cara tu, bila orang beli dekat online, dia akan ada duit sikit dan dia dapat rolling balik duit dia lah. Memang dia rugi pada bulan tu, tapi bila dia dah ada cash dekat tangan dia, tunai dekat tangan dia, dia boleh buat apa sahaja dia nak buat. Macam bekas Perdana Menteri kita kata, cash is king. Yes, bila mana kita ada cash, kita boleh rolling duit kita ikut mana-mana yang kita nak. Kita boleh cambahkan dia jadi lagi banyak, kita boleh bakar dia jadi lagi sikit lah. Terpulang pada kita macam mana kita nak main. That's why bila kita tengok dekat online tu, tak semua syarikat yang sebenarnya buat duit dengan jual produk tu. Kadang-kadang dia memang rugi, tapi dia terdesak sebab dia nak duit. Dia nak bayar gaji pekerja, dia nak bayar Ferrari yang dia beli tu. Selain dari terdesak nak duit, nak rolling tu, salah satu faktor yang tekan pekedai-pekedai ni supaya buang harga dekat online ialah
tekanan yang diberikan oleh brand-brand besar, vendor-vendor ni. Dia bagi komitmen yang tinggi kepada pekedai-pekedai. Macam contoh, dalam masa 3 bulan, kau kena beli stok dengan aku 6 juta, baru aku bagi extra bonus dekat kau. Extra commission macam tu. So, pekedai dia yakin, so dia dah beli dalam masa 2 bulan lebih, dia dah beli macam 4 juta ringgit Malaysia. Tapi barang tak boleh jual lagi ni. Dan dia ada 2 juta lagi kena beli untuk bulan terakhir. Dia pun fikir, kalau aku dah beli sampai 4 juta ringgit Malaysia, kalau aku tak beli sampai 6 juta, aku tak dapat extra bonus, aku tak dapat extra keuntungan tu. So dia pun decide untuk beli 2 juta tu, sedangkan stok belum dapat dijual. At last, pada akhirnya nanti, yang terdesak, yang ruginya pekedai tu. Yang bonus yang dia sangka untung yang lebih, akhirnya jerat diri dia sendiri dan dia rugilah. Untuk tukar balik benda ni jadi duit, tak ada cara lain, buang hargalah dekat online. Okey, hujah yang keempat. Kenapa harga online lagi murah compare dengan harga offline? Ialah sebab business strategy average price. Harga purata. Ini ialah strategi yang common dalam bisnes. Katakan kita beli satu produk harga dia RM200 Malaysia dan kita beli satu produk lagi harga dia RM100 Malaysia. Kita gabungkan dia punya harga, kita bahagi dua, harga dia akan jadi RM150 Malaysia. Kalau kita jual pada harga RM180 pun, kita dah untung pada RM30 untuk satu produk lah. So, ini ialah average price dan benda ni sangat common dalam bisnes IT sebab maybe awal-awal kita beli satu laptop tu mungkin pada harga RM1,000 ataupun RM2,000 Malaysia, sampai 1 bulan ataupun 2 bulan macam tu harga dia jatuh, dia jadi RM1,000 Malaysia. So apa yang kita buat, kita akan gabungkan dia punya harga, lepas tu bahagi kepada bilangan lah untuk dapatkan average price dan kita akan jual pada harga yang rendah daripada kos pertama tadilah. Okey, itu ialah standard yang semua orang akan buat lah. Apa yang semua orang tak akan buat ialah beberapa pekedai yang mana saya kenal juga mereka akan beli barang original Malaysia yang disahkan, authorized dekat Malaysia, dan mereka juga beli barang yang diimport dari China yang mana harga dia jauh lagi murah dari Malaysia. Lepas tu dia akan gabungkan. So katakan 500 biji dia beli yang Malaysia dan 500 ataupun 200 biji saja sudah cukup. Dia beli dari China, dia gabungkan. So nasib kepada pembeli lah, anda dapat barang yang original Malaysia ataupun barang yang dibuat dekat China. Dia bukan barang clone. Kita bukan bercakap tentang clone. Kita bercakap tentang parallel import. Barang yang dijual dekat China. Barang yang sama tapi dijual dekat China. So bila anda beli, bila rosak nak claim warranty, tak boleh. So ni juga salah satu teknik bisnes yang mana kotor dan digunakan secara meluas dekat dunia online lah. Anda kena hati-hati bila anda nak beli barang dekat online. Okey, hujah yang terakhir ni ataupun hujah yang kelima ni, saya tak dapat nak buktikan dia. Seriously, saya tak dapat nak buktikan dia, tapi theoretically benda ni betul, mampu dibuat, possible. So, ada satu kedai ni, sekarang saya tak bercakap tentang sebulan yang lepas, 2 bulan yang lepas, setahun yang lepas, tak. Sekarang ada satu kedai yang memang harga dia memang tak dapat ditandingi oleh kedai-kedai lain. Anda boleh cek lah, harga dia sangat-sangat murah. So, dulu orang argue, kenapa kau throw price? Kenapa kau buang harga kan? So, dia bagi tahu yang dia dapat support dari Lazada, dia dapat support dari Shopee, dia dapat support dari brand tu. Macam contoh, dia jual Samsung kan, Note 10 kan? So, dia dapat support dari Samsung tu sendirilah. That's why dia dapat jual pada harga yang murah. Tiba-tiba sebab Samsung dapat banyak komplain dari kedai-kedai lain, suruh jangan buang harga, jangan buang harga. So Samsung decide, okay, mulai hari ni aku tak akan supply dekat kedai ni lah, sebab kedai ni walaupun dia mampu jual banyak, tapi dia jual pada harga yang sangat murah hingga kedai-kedai lain tak mampu jual barang aku. So Samsung stop. Bila Samsung stop, dia masih jual pada harga yang murah. Dia beli dengan Mona Lisa sebagai contoh. Dia beli dengan Mona Lisa, harga dealer price kita kata, tapi dia dapat jual lagi murah dari Mona Lisa. So, bila kita fikir balik benda ni, macam tak masuk akal. Macam mana dia dapat jual pada harga yang rendah daripada dia punya cost? Memang tak masuk akal. Let's say Lazada support dia, bagi funding lah untuk bagi discount. Still tak masuk akal. Macam saya, harga kos untuk saya RM100 Malaysia. Saya jual dekat dia RM110 Malaysia. Tapi dia jual dekat online RM50 Malaysia. Kalau Lazada support pun sepatutnya RM10 Malaysia ataupun RM20 Malaysia. Tapi beza harga RM60 Malaysia. Seriously, memang tak dapat nak fikir lah. So, apa yang kita bincang sesama pekedai-pekedai komputer ni tak lain dan tak bukan, mungkin kedai tu dia sedang cuci duit, money laundering. Untuk siapa-siapa yang tak tahu istilah money laundering ni, dia macam ni.
Sebenarnya atas muka bumi ni ada banyak bisnes yang illegal, yang haram. Bukan haram dari segi agama tapi haram dari segi undang-undang lah. Macam contoh pelacuran, judi dan lain-lain lah. So duit yang yang taiko ni dapat dari perjudian, dari pelacuran sebagainya, dia tak boleh nak masuk dalam bank. Sebab duit ni ialah duit haram. So kalau sebenarnya boleh je masuk kalau duit tu sikit. Tapi bila mana bank negara trigger, bank negara tahu benda ni, bila dia siasat, so dia akan rampas semua duit tadilah. So bila duit tak boleh nak masuk dalam bank, dia tak boleh nak transfer duit, dia tak boleh nak jalankan bisnes yang perlu kepada transaksi yang besar. Kalau cash tak ada masalah. So apa yang taiko ni buat, dia akan, kalau dulu dia akan cari property developer. Dia akan cari orang yang buat rumah. Dia akan bayar dekat orang ni. Okay, aku nak cuci duit sebanyak 1 juta. Kau jual apa-apa, aku rugi pun tak ada masalah. Tapi aku nak 1 juta tu cash dekat aku. So, dulu dia bagi dekat property developer sebab pembuat rumah, dia jual 1 biji rumah pun dah 1 juta kan. Senang untuk mereka cuci duit lah. Tapi disebabkan industri property, hartanah ni makin kurang, jualan makin susah. So, dia tukar kepada IT lah. Walaupun IT dia tak boleh bagi 1 juta cash pada satu hari dekat taiko ni, tapi dia punya business cash flow tu sangat laju. That's why sekarang ada ramai yang taiko ni dia guna business IT sebagai tempat dia cuci duit, money laundering. So bila dah ada transaction secara okey macam ni, so duit tadi bolehlah masuk ke dalam dia punya account secara legal lah, secara sah. So apa yang kedai tu dapat kalau cuci duit kan, sebab dia jual pada harga kos macam tu kan, basically dia akan dapat, kita panggil dia sebagai service charge lah. Mungkin cukup untuk bayar gaji, cukup lah. Macam contoh saya decide untuk gaji saya 20,000, saya just tolong dia cuci duit saja, cukup lah kan. Nak 20,000, lebih daripada tu ialah dah dapat semua. Rumah dah ada, kereta besar dah ada, gaji pun 20,000, just pusing macam tu saja. Siapa tak nak kan? Semua nak kot. So tu mungkin itulah yang orang panggil dia sebagai money freedom. Basically dengan 5 hujah tadi, itu yang saya tahu secara personal lah. Mungkin betul, mungkin salah, tapi semua benda ni berdasarkan pengetahuan dan juga experience saya dalam bidang IT ni sendiri. Saya tak adalah nak backup yang kedai kena jual mahal, tak ada. Even dekat Mona Lisa sendiri pun kita ada strategi kita. Dekat website kita, harga dia lagi murah compare dengan anda walk in dekat kedai. Ada sebab dia, ada strategi dia, tapi benda ni kita tak. Saya dah cerita dia secara general untuk anda, tapi apa yang kita kejar tu, benda ni masing-masing punya fikir lah. Saya sediakan link untuk anda usyar barang-barang komputer dekat ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.